Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Baiklah, kita berjumpa kembali pada petang hari ini. Kita akan sambung tajuk-tajuk yang asas dalam belajar bahasa Arab. Semalam kita dah habis sampai yang jazam, kita dah habis. Yang majrur pun dah habis. Yang majrur dah habis. Isim-isim majrur dah habis. Itu tidak ada dalam ya. Tak ada. Tantera tak ada. Tak ada. Jadi sekarang kita masuk kepada isim marfu'. Muka surat 24. Tajuk dia adalah ismun, tulisan dia marfu'un. Apa maksud isim marfu' ni? Isim marfu' ni adalah isim-isim atau kata benda, setiap kata benda yang i'rab dia tu mestilah rafa'. Jadi kata benda boleh jadi rafa', maka dia dinamai isim marfu'. Jadi setiap kata benda yang dia tu i'rab dia rafa', macam yang kita sebut semalam tu, ada ini rafa', tanda rafa' dia apa. Jadi kata benda yang mempunyai i'rab rafa' tu dinamai isim marfu'. Jadi kita nak bahas ada 7 ismun atau kata benda boleh jadi rafa' pada 7 hal, pada 7 macam dia, pada 7 keadaan dia. Yang pertama, apabila dia sebagai fa'il. Yang kedua, apabila dia sebagai naib fa'il. Yang ketiga, apabila dia sebagai mubtada'. Keempat, sebagai khabar, sebagai khabar inna, isim kana, dan tabi'. Ada 7 dia keadaan yang isim tu boleh dalam keadaan rafa'. Yang isim tu boleh mempunyai i'rab rafa'. Jadi ada 7 keadaan. Itulah isim marfu'. Jadi kalau dia sebagai fa'il, mestilah dia rafa'. Kalau dia sebagai naib fa'il, mestilah dia rafa'. Sampai ujung tu. Kalau dia sebagai khabar inna, dia mestilah rafa'. Jadi itu 7 kedudukan dalam ayat yang mestilah perkataan tu jadi rafa'. I'rab rafa'. Itu isim marfu'. Jadi isim marfu' ni adalah ismun yang i'rab dia punya adalah rafa'. Ada 7 macam dia. Okey, yang pertama adalah yang nak kita bahas pada petang hari ini adalah fa'il. Di bawah tu ada tajuk dia fa'il. Bahasa Arab tu tulisan dia fa'ilun. Dalam bahasa Inggeris dia sebut doer. Dalam bahasa Melayu disebut pelaku. Yang berbuat, yang berbuat. Ni dia fa'il. Kalau bahasa kita punya, selalu kita cakap saya makan. Pelaku dia mana? Pelaku dia saya. Yang inilah kita nak bahas dia pada hari ini. Ini dia. Cuma dalam bahasa Arab, pelaku tu dia terbalik. Pelaku tu di belakang letak dia, selepas kata kerja. Bukan sebelum, selepas kata kerja. Makan saya. Macam tu dia dalam bahasa Arab. Jadi maknanya yang kita tengok sekarang, kalau fa'il tu ada pelaku, ada perbuatan. Macam tu juga dalam bahasa Arab, ada perbuatan, ada pelaku. Tapi dalam bahasa perbuatan dia dulu. Perbuatan dia dulu, kerja dia dulu, baru ada pelaku dia. Jadi dia ada kaitan dia, perbuatan. Kalau tak ada perbuatan, tak ada juga pelaku dia. Ni dia. Ini yang pertama yang kita faham tentang fa'il. Kita padam. Jadi, kalau kita ubah ke bahasa Arab, mesti ada fi'il atau pelaku. Selepas tu barulah datang fa'il. Mesti ada fi'il kata kerja. Selepas tu baru ada fa'il, ada pelaku. Verb dulu, susunan dia. Ini pertama. Selepas tu baru ada dua dia. Fi'il, fa'il. Fi'il dan fa'il. Perbuatan dulu, selepas tu ada pelaku dia. Ini dia.
Cuma dalam bahasa ada satu lagi tambahan dia, kalau dia dalam bentuk sigat ismul fa'il, selepas dia ada boleh juga fa'il. Cuma itu tak payah dulu nak masuk sangat. Kita fokus kepada fi'il dan fa'il. Jadi kita fokus dia kepada fa'il ni. Fa'il ni tadi makna dia adalah pelaku. Setiap pelaku dalam bahasa Arab mesti mempunyai i'rab rafa'. Mesti i'rab dia rafa'. Maka dia dinamai marfu'. Jadi setiap fa'il, setiap pelaku mesti marfu' i'rab dia. Contohlah, saya buat ni, dia fi'il dia dulu. Pergi, zahaba. Siapa yang pergi? Muhammad. Muhammad. Sini ni mesti rafa', mesti Muhammadun. Ini fi'il, ini fa'il. Ini fa'il dia, ini fi'il dia, ini kata kerja, ini pelaku. Jadi macam tu dalam bahasa Arab. Cuma ini masih dalam bentuk gambaran besar dia. Kita akan buat selepas ni yang lebih jelas dia. Okey. Ini sekadar pengenalan saja dulu. Okey. Saya padam. Saya ulang balik. Okey, boleh. Anggap sudah dah. Baik. Ustaz Agong ya, kita ulang balik ya. Apa yang Ustaz bagi tadi kita ulang balik. Baik. Cerita dia isim marfu. Tajuk pada hari ini kita ingin membincang, ingin mempelajari bab perkara isim marfu. Isim marfu ada 7. Marfu. Isim marfu ada 7, iaitu fa'il, naib fa'il, mubtada, khobar, isimnya kana, khobarnya ina, dan tabi' kata yang mengikuti pada isim marfu. Saya ulangi lagi, kena ambil nota ini dan kena hafal. Ambil nota ini ya. Ambil nota ini, cuba tengok. Kita tengok betul-betul. Boleh tak apa? Okey. Isim marfu ada 7, iaitu fa'il. Turun bawah sikit. Naib fa'il. Mubtada, khobar. Isimnya kana, khobarnya ina, dan tabi'. Kata yang mengikuti pada isim marfu. Fa'il pula, apa itu fa'il? Fa'il adalah isim marfu yang jatuh setelah fi'il mabni ma'lum atau yang menyerupainya dan sebagai pelaku. Jadi contoh dan keterangan lanjut tadi, mungkin Ustaz tadi dah cerita. Kalau kita tak tahu nanti mungkin kita akan ulang balik lah nanti. Jadi minta kita ingat dan faham tadi dan kena hafal apa dia isim marfu. Sangat-sangat mustahak kita kena hafal. Isim marfu ada berapa? Sebutkan. Apa dia fa'il? Kena ingat apa dia fa'il. Fa'il adalah isim marfu yang jatuh setelah fi'il mabni ma'lum atau yang menyerupainya dan sebagai pelaku. Betul Jadi kita nak lebih jelas, kita sekarang fokus belajar fa'il. Tadi di dalam kitab dijelaskan adalah isim marfu'. Jadi fa'il ni mesti dia marfu'. Mesti dia rafa'. Yang rafa' kita dah belajar dah sebelum ni. Yang dia tu selepas fi'il. Ni fi'lun ma'lum dia cakap. Fi'lun ma'lum tu active verb. Jadi kata kerja yang aktif. Selepas fi'il ni baru ada fa'il. Tu cakap tadi tu dalam tu. Fa'il. Ini dah kita bahas tadi. Selepas tu, fa'il ni dia terbagi dua dia. Fa'il tu ada yang dalam bentuk ismun zahir. Ada satu lagi dalam bentuk domir atau isim domir, kata ganti nama. Kita fokus pada yang ni dulu. Pada kita kalau boleh dua-dua, alhamdulillah. Tapi kalau kita nak fokus yang ni saja dulu. Sebab dia cukup jugalah, cukup banyak. Isim zahir. Ni jadi dua fa'il tu ada bentuk macam dia. Ada yang isim zahir,
Ada yang dalam bentuk domir. Domir ni kata ganti nama. Makna dia. Ganti nama Kata ganti nama. Kalau isim zahir ni macam mana? Isim zahir nak nampak. Isim yang nampak. Contoh dia lah dalam kitab tu dia buat qara'a Hamidun Al-Qur'ana. Qara'a Hamidun Al-Qur'an. Ini fi'il dia. Ini fi'il maklum nama dia dalam bahasa Arab. Atau dalam bahasa Inggeris active verb. Atau dalam bahasa kita kalimat aktif, kata kerja aktif. Dia makna dia membaca, bukan dibaca. Membaca tu aktif. Berarti membaca. Dia verb dia dulu. Selepas tu baru datang fa'il. Telah membaca. Ni kan fi'il madi. Sebab tu dia makna dia telah membaca. Siapa? Hamid. Hamid ni lah sebagai fa'il. Membaca Hamid ya. Membaca Hamid. Itu sebagai fa'il. Jadi maksud isim zahir ni apa tadi? Isim zahir tu isim yang nampak. Ni zahir dia kan, nampak bentuk dia. Ini dia isim. Isim ni ada tanwin. Ni isim dan dia nampak. Dan dia sebagai fa'il. Sebab tu nama dia fa'il dalam bentuk isim zahir. Ni fa'il, bentuk dia isim zahir. Jadi fa'il. Ini fa'il dia. Ini fi'il dia. Fi'il dulu baru ada fa'il. Ini apa fi'il apa? Fi'il maklum nama dia. Fi'il yang aktif. Membaca, menulis. Kat sini membaca. Telah membaca. Selalunya kalau pondok-pondok yang macam di Magelang tu, atau pondok-pondok yang lain, dia ada kod dia. Ada kod. Sebelum fa'il ada kod. Kalau di Jawa tu sopo. Kalau kita Melayu bolehlah diubah. Jadi siapa? Siapa? Telah membaca. Siapa? Kita bertanya kan siapa yang baca? Hamid. Sebab tu ada kod dia. Kalau nak pakai kod boleh. Siapa? Hamid. Dah cukup dah. Telah membaca siapa? Hamid. Yang ni akan Al-Quran. Akan Al-Quran. Ni nantilah ada bahas nanti insyaAllah. Jadi kita fokus. Membaca Hamid. apa? Macam Al-Quran. Boleh. Ini telah membaca siapa? Hamid. Apa yang dia baca? Ini dia. Ini kalau bahasa kita mangsa dia. Ini dia objek dia. Cuma kita tak bahas inilah sekarang. Kita bahas ini. Telah baca siapa? Hamid. Dalam kitab tu ada dibagi banyak contoh untuk isim zahir. Kalau boleh kita habiskan. InsyaAllah boleh ni. Ada dari yang di bawah ni. Yang sini je. Itu isim zahir. Qama talibun. Boleh kita buat semua contoh tu. Macam ya. Jadi kita sementara Ustaz dah tulis tu, kita baca lagi sekali ya. Fa'il ada dua, iaitu isim zahir dan isim dhamir, kata ganti. Fa'il isim dhamir ada yang baris, iaitu yang kita nampak, dan ada yang mustatir, yang tersembunyi tidak nampak. Baik, seterusnya kita tengok dia punya contoh-contoh yang dibagi semua Ustaz ya. Ini semuanya adalah fa'il Ustaz ya. Qama talibun. Talibun itu fa'il kerana jatuh setelah fi'il dan menjadi pelaku. Fa'il dibaca rofa, tanda rofaknya domah kerana isi mufrad. Baik. Kemudian qama taliban. Taliban adalah fa'il kerana jatuh setelah fi'il dan menjadi pelaku. Ada menjadi pelaku, fa'il dibaca rofa. Fa'il dibaca rofa, tandanya alif kerana isim tasniyah. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga yang dibagi, qama talibuna. Maaf. Qama talibuna. Talibuna adalah fa'il kerana jatuh setelah fi'il dan menjadi pelaku. Fa'il dibaca rofa, tandanya waw
kerana isim jamak muzakkar salim. Ini contoh yang ketiga. Baik, yang keempat, jalasa Abu Hamzata. Abu adalah fa'il kerana jatuh setelah fi'il dan menjadi pelaku. Fa'il dibaca rofa, tanda rofanya waw kerana asma'ul khamsah. Last sekali, contoh yang diberi, jalasa al-tullabu. Al-tullabu adalah fa'il kerana jatuh setelah fi'il dan menjadi pelaku. Fa'il dibaca rofa, tanda rofanya dhamma kerana isim jamak taksir. Itulah contoh-contoh yang dibagi. Nanti kita akan lagi muzakarah lain kali. Ada lagi di belakang dia masih ada. Ada lagi ya? Ada lagi 3 lagi. Sampai Al-Fatah tu saja. Sampai sini saja. Okey, kita masuk dulu. Yang ja'a talibun. Qoma talibun. Qoma. Karena dia koma dia buat. Koma ni makna dia berdiri. Berdiri, saya ni berdiri. Koma. Contoh Ustaz Kamal cakap, Qoma al-ustazu. Ustaz dah berdiri. Berdiri. Jadi dia telah berdiri sebabkan dia fi'il madi. Telah berdiri. Jadi perbuatan di depan. Perbuatan di depan. Itu dia. Telah berdiri. Jadi kita bertanya, siapa yang telah berdiri? Talibun, pelajar. Ini telah berdiri, berarti dia sebagai fa'il. Kita buat dia fa'il. Berarti dia pelaku ni. Pelajar tu yang berdiri. Telah berdiri siapa? Pelajar. Berarti dia fa'il. Tadi kita belajar fa'il tu mesti marfu'. Okey, kita buat di bawah dia. Dia rofa' atau marfu'. Okey, dah tambah. Dah cukup. Dia dah dapat kita. Dia fa'il dan dia mesti rofa' atau marfu'. Rofa' atau marfu'. Sekarang, tanda rofa' dia apa sekarang? Tanda rofa' dia dhammah. Kenapa dhammah? Sebabkan dia isim mufrad. Sebabkan talibun kan makna dia satu orang pelajar. Jadi, kita buat sini isim mufrad. Ismun mufrad. Jadi setiap isim mufrad, tanda rofa' dia adalah dhammah. Jadi kalau kita tahu makna dari talibun ni adalah satu pelajar, maka kita bubuhlah di ujung ni dhammah, dhammatain. Kita buat un. Jadi kita bawa di bawah keterangan dia ismun mufrad. Jadi macam tu cara dia. Jadi kalau ditanya orang telah berdiri, siapa talib? Talib ni apa i'rab dia? Dia fa'ilun marfu'un, fa'il yang rafa' dengan dhammah sebabkan dia isim mufrad. Itu cara dia. Jadi kalau antum dah boleh merangkai keempat-empat ni, menjelaskan keempat-empat ni, itu sangat bagus. Tapi kalau belum boleh, insya-Allah nanti kita akan lancarkan lagi selepas ni. Sekarang ni sebab kita baru berjumpa. Okey. Telah berdiri. Ni telah berdiri. Siapa telah berdiri? Dua orang pelajar. Berarti ini sebagai fa'il. Ni fa'il dia. Fa'il. Ni fa'il. Kita buat fa'il. Kita belajar fa'il selalu rafa' atau marfu'. Kita buat di sini marfu'. Maknanya dia rafa'. Marfu' tu makna apa Ustaz? Marfu' tu adalah setiap yang rafa' dianggap marfu'. Jadi setiap rafa' tu dianggap marfu'. Fa'il marfu'. Sekarang tanda rafa' dia apa? Alif ni tanda rafa' dia. Alif. Kenapa alif? Sebabkan dia tasniyah yang dua, benda-benda dua. Jadi setiap benda-benda yang bermaknakan dua orang pelajar telah berdiri. Siapa? Dua orang belajar. Dua orang pelajar. Sebab tu dia pakai alif tanda dia. Bukan dhammah. Tak boleh kita sini bubuh un sini. Talibanun tak boleh. Talibanun. Mana ada Talibanun? Tapi talibani. Tanda rafa' dia alif. Sebabkan dia tasniyah atau musanna. Musanna. Atau benda yang dua. Okey. Ini contoh kedua. Contoh ketiga adalah, misal ketiga, telah berdiri. Koma kan telah berdiri. Telah berdiri. Siapa? Pelajar-pelajar. Lelaki.
Pelajar-pelajar lelaki. Berarti ini sebagai fa'il. Kita buat sini fa'il. I'rab dia macam mana? Dia marfu'. Kita bubuh sini marfu'. Tanda rafa' dia apa? Dia kan marfu'. Apa bukti dia rafa' dia? Apa bukti dia marfu'? Ada waw. Kenapa kita pakai waw? Kita tahu ni. Jenis dia adalah jamak muzakkar salim. Sebabkan dia jamak muzakkar salim. Pelajar-pelajar lelaki. Jamak untuk lelaki. Talibuna. Telah berdiri pelajar-pelajar lelaki. Berarti ini fa'il dia. Jadi kalau antum boleh membuat macam ni, fa'il. Lepas tu jelaskan i'rab dia marfu'. Lepas tu jelaskan tanda rafa' dia waw. Sebabkan dia jamak muzakkar salim. Bagus. Apa lagi tambah dengan bahasa Arab? Fa'ilun marfu'un bil waw li'annahu jamak muzakkar salim. Boleh juga pakai bahasa Arab dia punya. Ni contoh yang 3. Tadi dah dibacakan 5 contoh. Okey, kita sambung ke contoh 4 dan 5. Contoh ke-4 dan ke-5. Contoh ke-4 dia jalasa. Jalasa sekarang. Tadi dia berdiri, sekarang dah duduk dah. Jalasa maknanya dia duduk. Tadi berdiri, sekarang duduk. Letih dia mungkin. Jalasa Abu Hamzah. Okey. Jalasa. Jalasa fi'il. Kata kerja. Telah duduk. Duduk tu kan kata kerja. Verb. Berarti dia fi'il. Kita tambahlah fi'il madi. Dia kan memang fi'il madi kan? Kita dah belajar sikit-sikit lah. Kalau belum faham tak apa ya. Fi'il. Maknanya selepas fi'il ada fa'il. Pelaku dia. Ayah. Ayah ni lah fa'il dia. Ini fa'il dia, pelaku dia. Fa'ilun. Telah duduk. Siapa? Ayah. Fa'ilun. Fa'il. Tadi kita belajar mesti rafa'. Kita buat di sini. Setiap rafa' dinamai marfu'. Kita buat je marfu' sini. Tak payah sebut rafa' sini. Marfu' buat sini. Tanda rafa' dia apa? Ada waw. Pakai waw. Tanda rafa' dia waw. Kenapa dengan waw? Sebabkan dia al-asma' al-khamsah. Al-asma' al-khamsah. Sebabkan dia termasuk kepada 5 nama yang khas dalam bahasa Arab. 5 nama yang spesial dalam bahasa Arab. Ayah. Ayah kepada Hamzah. Ini semalam kita dah belajar ni. Ini adalah mudhaf ilaih yang kita belajar semalam. Yang lupa boleh tengok balik yang mudhafun ilaih. Telah duduk siapa? Ayahnya Hamzah. Ayah kepada Hamzah. Ini contoh yang ke-4. Kita buat contoh yang selepas tu. Sini nampak tak? Nampak? Okey. Kita buat telah duduk jalasa at-tullab. Contoh yang kelima yang dibacakan sama Aziz saya tadi. Jalasa. Telah duduk. Berarti dia fi'il atau verb. Verb. Fi'il. Telah duduk. Siapa? Mesti kita bertanya, siapa pelaku dia? Siapa fa'il dia? Mana fa'il dia? Ni fa'il dia. Pelajar ni lah sebagai fa'il. I'rab dia mesti dia rafa' atau marfu' kita tulis. Tanda rafa' dia apa? Dhammah. Kenapa dengan dhammah? Tulab ini kan makna dia pelajar-pelajar yang ramai. Berarti dia jamak. Tapi dia bukan jamak muzakkar salim. Tak ada waw nun. Bukan juga jamak muannas salim. Tak ada alif ta. Makna dia jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir kalau Thailand. Okey, telah duduk pelajar-pelajar. Jadi 5 contoh dia. Yang kelima-lima ni adalah fa'il dia dalam bentuk isim yang zahir, kata benda yang nampak. Ini dia kata benda nampak ada kan? Nampak di mata kita. Kecuali kalau tak nampak, boleh pakai kacamata. Nampak ni. Inilah fa'il bentuk isim zahir. Ini 5. Ada 3 lagi. Ada 3 lagi contoh dia. Okey, kita habiskan yang 3 ni. Ya. Okey.
Ustaz tunjuk. Okey, Ustaz tulis kat tulis. Bagi nampak. Muka surat 26. Muka surat 26. Baik Ustaz ya. Kita tengok contoh lagi. Taqumu mudarisatun. Mudarisatun adalah fa'il kerana jatuh setelah fi'il dan menjadi pelaku. Fa'il dibaca rofa. Tanda rofa'nya domah kerana isim jamak mu'annas salim. Saya ulang. Taqumu mudarisatun. Mudarisatun adalah fa'il kerana jatuh setelah fi'il dan menjadi pelaku. Fa'il dibaca rofa, tanda rofa'nya domah kerana isim jamak muannas salim. Yang keduanya yajlisul qadhi. Al-qadhi adalah fa'il kerana jatuh setelah fi'il dan menjadi pelaku. Fa'il dibaca rofa, tanda rofa'nya domah muqaddarah, iaitu tidak nampak kerana isim maqus. Ulang, yajlisul qadhi. Al-qadhi adalah fa'il kerana jatuh setelah fi'il dan menjadi pelaku. Fa'il dibaca rofa, tanda rofa'nya domah muqaddarah, tidak nampak kerana isim maqus. Yang ketiga. Yang ketiganya iaitu yajlisul fata. Yajlisul fata. Al-fata adalah fa'il kerana jatuh setelah fi'il dan menjadi pelaku. Fa'il dibaca rofa, tanda rofa'nya adalah domah muqaddarah, iaitu tidak nampak kerana isim maksur. Sila Ustaz uraikan. Ini 3 terakhir daripada fa'il dalam bentuk isim zahir. Jadi ini 3 terakhir untuk penjelasan fa'il dalam bentuk isim zahir. Kita tengok sekarang taqumu. Okey. Taqumu mudarrisatan ni. Taqumu ni dari perkataan koma tadi. Koma. Tadi koma tadi tu kan telah berdiri. Itu fi'il madi. Kalau taqumu ni fi'il mudhari' dia. Present tense dia atau kata kerja yang sedang berlangsung. Sedang berdiri. Sedang berdiri. Berarti dia fi'il mudhari'. Tadi tu fi'il madi dia koma tadi. Sekarang ni fi'il mudhari'. Tadi past tense dia, sekarang present tense dia. Present tense dia. Telah sedang berdiri. Sedang berdiri ada verb. Mana fa'il dia? Siapa yang sedang berdiri? Mudarrisatun. Guru-guru perempuan. Guru-guru perempuan jamak dia. Ini fa'il dia. Ini fa'il dia. Kita buatlah sini fa'ilun. Setiap fa'il mesti rafa atau marfu'. Kita buat sini marfu'un. Dah cukup? Sekarang tanda bukti dia rafa, bukti benda ni adalah marfu'. Apa bukti dia? Ada dhammah di ujung dia. Okey. Kenapa kita bagi dia dhammah? Sebabkan dia jamak muannas salim, ada alif ta di ujung dia kan? Jamak muannas salim. Jadi kita buat je macam ni, jim mim hamzah sa. Jamak muannas salim. Jadi kalau jamak muannas salim bila mana jadi pelaku jadi fa'il, maka dia pakai dhammah. Ini tanda rafa dia. Kita dah belajar dah sebenarnya tanda rafa. Jadi telah sedang berdiri siapa? Guru-guru perempuan. Maknanya kalau terjemahan dia macam biasa je. Guru-guru perempuan telah berdiri, sedang berdiri. Bukan kalau terjemahan dia tak payah jugalah macam ni sangat. Sedang berdiri guru-guru perempuan. Tak apalah. Jadi kalau terjemahan ni sesuaikanlah dengan bahasa kita. Guru-guru perempuan sedang berdiri. Okey, ni yang ni contoh yang ke-6. Tadi yang ke-5 sana. Terlepas tu yajlisu al-qadi. Yajlisu adalah fi'il mudhari'. Ada tanda ya kan? Ada kalau diawali hamzah, nun, ya, ta adalah fi'il mudhari'. Ini juga ni ta, sini ya. Macam mana fi'il madi dia? Fi'il madi dia ni jalasa. Duduk.
Kalau sini telah duduk. Kalau sini sedang duduk. Berarti ni fi'il dia. Ni fi'il mudhari. Sedang duduk. Pasti kita bertanya-tanya, siapa yang sedang duduk? Al-qadi, seorang juru hakim. Juru hakim lah. Juru pengadil lah. Juru adil. Juru pengadil bahasa sini. Qadi juga. Qadi, seorang qadi gitu. Ni dia, al-qadi. Inilah fa'il dia. Ni fa'il. Fa'il mesti rafa' kita buat marfu'. Tanda rafa' dia apa? Sebabkan dia ujung dia ada ya. Ni ya ni nama dia. Ada ya maknanya dia adalah isim mangkus. Kita dah belajar isim mangkus kan? Isim mangkus, tanda rafa' dia tak ada bukti rafa' sini, tak ada domah sini. Domah dia tak tampak. Domah tak tampak. Atau bahasa Arab dia domah muqaddarah. Kenapa dengan domah muqad tak tampak? Sebabkan dia isim mangkus. Ni isim mangkus. Okey. Telah duduk al-qadi. Qadi sedang duduk al-qadi. Seorang qadi sedang duduk, makna dia. Okey. Lepas tu yajlisu. Ni verb dia. Selepas dia lah jadi fa'il. Pelaku dia selepas dia. Ni fi'il mudhari' dia. Sedang duduk. Sedang duduk siapa? Al-fata. Berarti ni fa'il. Seorang pemuda makna dia. Ni fa'il. Fa'il, i'rab dia mestilah marfu'. Mesti rafa'. Maka kalau rafa' dinamai marfu'. Sekarang, apa tanda rafa' dia? Sebabkan di ujung dia ada alif. Ni alif maksurah nama dia. Ada alif ni, maka dia isim maksur kan? Maknanya di sini ada domah tapi tak tampak. Jadi domah tak tampak. Atau domah muqaddarah. Kenapa? Pak? Sebabkan dia isim maqsur. Jadi macam tu. Jadi kesemua yang ni adalah fa'il ni. Ni fa'il, pelaku-pelaku semua. Cuma tapi dia dalam bentuk yang nampak. Ni nampak fa'il dia, ni fa'il dia, nampak isim zahir. Sebab tu tadi yang kita bincang tadi, fa'il tu ada dua. Ada isim zahir, ada dhamir. Yang kita bahas hari ni adalah fa'il dalam bentuk isim zahir, isim yang nampak. Ini dia. Cuma tanda-tanda rafa' dia je yang beza-beza. Itulah pembelajaran kita tentang fa'il. InsyaAllah. Boleh saya sambung sikit? Boleh. Minta lagi ya. Ustaz, di dalam catatan buku Table Nahwu Al-Fatih ni, di muka yang sama, muka 24, dia ada bagi satu table Ustaz. Ini simple, sangat mushak ini ya. Kita sebagai belajar bahasa Arab, sangat mushak table dia. Jadi boleh saya bacakan Ustaz yang ini mana-mana yang supaya pelajar-pelajar semua ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Sangat mushak table ini, tengok dan kita baca. Ustaz tolong je Ustaz Kamal. Ambil dah. Baik. Dalam table ini dia tulis ana. Ana tu saya. Nahnu, ya, kami atau kita. Nahnu. Nahnu adalah kami ataupun kita. Bagi nampak jelas. Dia dari sini ya. Lagi-lagi tak nampak tu. Baik, kita mula tadi. Ana, nama dia adalah ana saya, nahnu kami ataupun kita. Anta apa dia? Kamu laki-laki. Antuma adalah kamu berdua laki. Antum kalian laki. Anti kamu perempuan. Antuma kamu berdua perempuan. Apa tu? Antuna kalian perempuan. Sangat musa, ini kena hafal. Dan di sebelah kiri pula, table sebelah kiri, cuba tengok. Table sebelah kiri dia. Huwa ialah dia laki. Huma, mereka berdua laki. Huma, mereka berdua laki. Hum, mereka laki. Hiya, dia perempuan.
Ia adalah dia perempuan. Huma, mereka berdua perempuan. Hunna, mereka perempuan. Yang ini semua ini kita kena hafal. Kalau ada ustaz-ustaz duduk dekat rumah kita tu, kita tanya-tanya. Karena kalau dalam bahasa Inggeris tu, he adalah lelaki. She itu untuk perempuan. They itu untuk mereka. Kalau they itu untuk perempuan pun boleh. Untuk lelaki boleh. Itu Inggeris. Tapi kalau my bahasa Arab ni cukup special. Dia bagi detail. Lelaki macam ini, perempuan pula macam ini pula. Kalau dua lelaki, dia macam itu. Kalau dua lelaki, dia macam mana? Mereka berdua lelaki, huma. Kalau kamu lelaki-lelaki, anta. Kalau mereka lelaki, hum. Kalau perempuan, kamu perempuan, anti. Kalau mereka perempuan, hunna. Jadi kalau bahasa Inggeris dia bukunya he, he untuk lelaki, she untuk perempuan. Kalau binatang dia sebut it, sama sekali it ya. Kalau lelaki banyak ataupun perempuan banyak, dia pakai they. Tak banyak. Jadi sangat suka kita kalau kita banding-bandingkan bahasa ini, dan bahasa Arab adalah bahasa yang sangat mustahak bagi kita mengikuti dan memahami, dan cara mempelajarinya kita faham, kita hafal. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bahasa Arab kepada kita, di mana Al-Quran, mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita adalah sebagai panduan penghidupan kita, sebagai panduan penghidupan kita. Kalau kita tak faham bahasa Arab, macam mana kita nak menghayati dan untuk kita mengajar anak-anak saudara mara kita? Jadi sangat-sangat mustahak kita kalau bahasa Inggeris kita boleh belajar. Sampai kita hebat, boleh jadi lawyer dalam bahasa Inggeris semua. Tapi mai bahasa Arab kita buat ambil mustahak. Padahal bahasa Arab ini adalah panduan penghidupan dunia dan juga akhirat yang paling mustahak. Akhiratlah penghidupan kita yang kekal abadi. Bahasa Inggeris tidak boleh kita bawa ke dalam penghidupan akhirat. Tapi ini adalah bahasa yang boleh kita gunakan. Kita boleh guna bahasa Inggeris untuk kemahiran penghidupan di dunia. Tetapi bahasa Arab ini sangat-sangat mustahak kita ikuti, kita pelajari, kita sabar. Banyak-banyaklah kita tekun. InsyaAllah kita berkat, kita selalu berdoa, kita bertakwa, kita fokus, kita berdisiplin, kita banyak cari kosakata, kita siasat, mempraktikkan semua apa yang diajar. InsyaAllah Allah akan jadi segala-galanya mudah. Yang duk jadi susah ini iblis syaitan. Dia kata tak usahlah belajar, tak usahlah belajar. Ini semua syaitan. Tak begitu Ustaz ya? Sila Ustaz sambungkan. Okay. Jadi itu tadi, itu betul juga, itu penting sangat yang tentang domir kata ganti nama tu kena hafal. Sebab yang esok ni kita akan belajar macam mana kata ganti nama ni jadi fa'il. Sekarang ni kita belum. Kan tadi kita dah cakap fa'il tu adalah dua bentuk dia. Sekarang isim zahir yang kita nampak ni. Selepas ni esok kita akan belajar fa'il tu dalam bentuk domir atau kata ganti nama sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Esok itu kita akan bahas itu lagi. Jadi sebelum besok belajar, cuba ditengok-tengok dulu isi-isi domir-domir tu. Jadi semoga saja apa yang kita kongsikan pada petang hari ini tentang fa'il atau pelaku atau dua sangat boleh kita memahami dengan senang, dan kita boleh menguatkan keinginan kita untuk belajar bahasa Arab ke depannya. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan semua. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.